Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan membuat sedikit ulang kaji, iaitu pengajian Al-Quran tingkatan 5 dengan tajuknya Menjauhi Jenayah Zina, Qazaf dan Li'an, iaitu ayat-ayat dalam surah An-Nur ayat 1 hingga 3. Okey, sebenarnya surah An-Nur ayat 1 sehingga 10, cuma saya pecahkan untuk ayat 1 hingga 3 dari suratun anzalnaha wa faradnaha sampailah alal mu'minin ni. Itu adalah mengenai hukuman kepada penzina dan juga larangan berkahwin dengan penzina. Seterusnya bagi ayat ke-4 hingga 10, okey, sambungannya ini memfokuskan kepada hukum qazaf dan juga li'an. Okay, ayat ke-4 hingga 10. Jadi untuk ayat 1 sehingga ayat ke-3 memfokuskan kepada hukuman penzina dan juga larangan berkahwin dengan penzina. Dan dalam ayat ketiga ini bermula dari az-zani la yankihu illa zaniyah ni sampai alal mu'minin, mengandungi sebab nuzul ayat. Okey, kita pergi kepada ayat mengikut kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha. Suratun, surah ini, anzalnaha, yang kami turunkan, wa faradnaha, dan kami fardukan di dalam surah ini. Bermaksud dalam surah ini Allah Ta'ala turunkan dan Allah Ta'ala fardukan ataupun Allah Ta'ala menetapkan di dalam surah ini. Wa anzalna fiha ayatin, dan kami turunkan di dalam surah ini ayat-ayat bayyinatin, yang jelas ataupun yang terang. La'allakum tadhakkarun, supaya kamu dapat mengambil peringatan. Jadi untuk ayat pertama dalam surah An-Nur ini Allah Ta'ala memberikan intro, iaitu surah An-Nur ini menceritakan mengenai fardu, kefarduan ataupun hukum hakam yang Allah Ta'ala turunkan supaya kita dapat mengambil peringatan. Okey, ayat yang pertama, az-zaniyatu, penzina perempuan, waz-zani, dan penzina lelaki. Okey, bermula dari ayat kedua sehingga bermula dari ayat kedua, okey, ia menjelaskan mengenai hukuman kepada penzina. Okey, az-zaniyatu waz-zani, penzina perempuan dan penzina lelaki, fajlidu, maka hendaklah mereka disebat, kulla wahidin minhuma, setiap seorang daripadanya, maksudnya penzina lelaki dan penzina perempuan itu hendaklah mereka berdua disebat, mi'ata jaldah, 100 kali. Penzina lelaki 100 kali sebatan, penzina perempuan pun 100 kali sebatan. Jadi hukuman apabila dijatuhkan hukuman sebatan, jadi kita faham itu adalah mengenai penzina ghairu muhsan, iaitu penzina yang belum berkahwin. Okay, kerana penzina yang telah berkahwin hukumannya adalah direjam sehingga mati. Okey, jadi ayat kedua ini menjelaskan mengenai hukuman sebat 100 kali kepada penzina lelaki dan penzina perempuan. Wala ta'khudkum, dan janganlah kamu bihima ra'fatun fi dinillah, janganlah kamu maksudnya begini, janganlah ada rasa belas kasihan terhadap kedua-duanya, iaitu terhadap penzina lelaki dan penzina perempuan tadi, fi dinillah, dalam menegakkan hukum Allah. Ini saya dah gariskan di sini. Jangan rasa belas kasihan dalam menegakkan hukum agama Allah. Jadi dalam ayat 2 ini mengandungi hukuman sebatan terhadap penzina lelaki dan penzina perempuan, iaitu 100 kali, dan juga Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita supaya tidak diselubungi perasaan belas kasihan dalam menegakkan agama Allah. Maksudnya di dalam kita hendak melakukan sebatan itu jangan ada rasa belas kasihan, sebab itu adalah undang-undang Allah. In kuntum tu'minuna billah, sekiranya kamu benar-benar beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhirat. Jadi Allah Ta'ala kata janganlah kamu
ada rasa belas kasihan dalam menegakkan agama Allah jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhad azabahuma, wal yashhad, dan hendaklah disaksikan azabahuma, siksaan terhadap penzina lelaki dan penzina perempuan yang belum berkahwin tadi, ta'ifatun, sekumpulan, minal mu'minin, orang-orang beriman. Jadi dalam ayat 2 ini ada hukuman terhadap penzina lelaki dan penzina perempuan ghairu muhsan, iaitu sebatan 100 kali. Dan Allah Ta'ala jelaskan jangan ada rasa belas kasihan dalam menegakkan hukuman Allah ini jika benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian, dan hendaklah siksaan terhadap penzina ghairu muhsan tadi disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Okey, itu dalam ayat kedua. Ada 3 poin lah saya telah jelaskan di sini, iaitu hukuman penzina, kemudian jangan ada rasa belas kasihan, dan hukuman Allah, hukuman mereka hendaklah disaksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman. Okey, seterusnya dalam ayat ketiga adalah larangan berkahwin dengan penzina. Okey, dan ini juga menjadi sebab nuzul dalam perkara inilah, dalam tajuk ni. Az-zani, penzina lelaki, la yankihu, tidak akan dinikahi, illa zaniyatin, melainkan dengan penzina perempuan. Bermaksud penzina lelaki tidak boleh dinikahi melainkan dengan penzina perempuan. Jadi seseorang penzina itu hanya layak berkahwin dengan penzina. Okey, itu Allah Ta'ala jelaskan. Au musyrikatan, atau perempuan musyrik. Jadi penzina lelaki itu tidak layak dikahwini, tidak boleh dikahwini melainkan dengan penzina perempuan ataupun perempuan musyrik, perempuan yang tidak beriman kepada Allah lah. Wazaniyatu, dan perempuan penzina, la yankihuha, tidak boleh dikahwini, illa zanin, melainkan dengan lelaki penzina, au musyrik, ataupun lelaki musyrik. Okey, jadi kat sini kita boleh fahamlah Allah Ta'ala melarang perkahwinan dengan penzina. Allah Ta'ala melarang perkahwinan seseorang lelaki yang baik dengan seorang penzina ataupun perempuan penzina, ataupun seseorang perempuan yang baik hendak berkahwin dengan lelaki penzina. Okey, jadi Allah Ta'ala melarang dalam ayat ini. Dan dalam larangan ayat ketiga ini, okey, kita lihat kepada sebab nuzul. Okey, kisah yang terkandung yang berkaitan dengan ayat ketiga ini ialah watak yang bernama Marsad bin Abi Marsad. Okey, Marsad bin Abi Marsad ni adalah sahabat Nabi yang mana beliau hendak berkahwin dengan seorang pelacur yang bernama Anaq. Okey, kemudian beliau memberitahu Rasulullah akan hasratnya untuk berkahwin dengan pelacur itu. Lalu turunlah ayat ini. Okey, jadi kamu kena ingatlah siapa yang terlibat, itu Marsad bin Abi Marsad hendak berkahwin dengan seorang pelacur yang bernama Anaq. Kemudian beliau memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hasratnya untuk berkahwin dengan pelacur itu. Lalu turunlah ayat ini untuk melarangnya. Okey, seterusnya kita lihat kepada pengertian zina. Okey, pengertian zina, persetubuhan haram. Okey, persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Okey, mesti ada persetubuhan haram, 1 poin, antara lelaki dan perempuan, 1 poin, tanpa ikatan perkahwinan yang sah, 1 poin. Jadi untuk pengertian zina mesti ada 3 poin ini, iaitu persetubuhan haram antara lelaki dan perempuan tanpa ikatan perkahwinan yang sah. Okey, dalil pengharaman zina, pentinglah kalau kamu nak menjawab soalan kebat. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina. Okey, ia adalah ayat Al-Quran. Seterusnya kita masuk kepada kategori ataupun jenis penzina, iaitu kalau penzina muhsan, penzina yang sudah berkahwin, ghairu maksudnya belum. Jadi bila belum berkahwin mesti ada perkataan ghairu muhsan, belum berkahwin. Okey, jadi kita boleh fahamlah kalau hukuman kepada penzina, lihat apa kategorinya ataupun jenisnya. Kalau penzina muhsan yang sudah berkahwin, hukumannya adalah rejam sampai mati. Jika belum berkahwin, sebat 100 kali di hadapan khalayak ramai. Okey, mesti ada syarat
sebat 100 kali di hadapan khalayak ramai. Okey, di mana ayat Al-Quran yang menyebutkan khalayak ramai tu? Okey, yang ni. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah siksaan terhadap kedua-duanya disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Seterusnya kita lihat kepada pengajaran ayat 1 hingga 3. Okey, yang pertama, ini adalah apa yang kita boleh ambil lah. Kalau kamu ada idea yang lebih, kamu boleh bagi. Okey, kita mestilah menjaga pergaulan antara berlainan jantina agar, mesti letakkan kata penegasan di sini, mestilah agar, ataupun apa-apalah daripada perkataan kabus itu, iaitu kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kita mestilah menjaga pergaulan antara berlainan jantina agar tidak membawa kepada jenayah zina. Ataupun kita mestilah berusaha mencari calon suami atau isteri yang baik agar dapat membina rumah tangga yang diredai Allah. Atau daripada apa yang kamu faham terhadap ayat 1 hingga 3 ini, kamu boleh bagilah. Okey, wallahu a'lam.